Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pengajian asas usulul fiqh dalam bab al-adillatu syar'iyyah ataupun al-masadir asy-syar'iyyah, iaitu dalil-dalil nas-nas syarak. Kita akan bincangkan insya-Allah dalil yang pertama yang disepakati oleh semua ulama, iaitu Al-Quran. Itu dalil yang asasi, dalil yang utama. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat semalam kita ada bincangkan mengenai dengan ahkamul Quran. Okey, hukum-hukum ayatul ahkam, ayat-ayat hukum dalam Quran ni 300 ayat sahaja. Ada ulama kata 500 ayat, tak lebih daripada tu. Tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam ahkamul Quran ini ulama siap bukukan lagi, buat secara perasingan, iaitu ayat-ayat hukum mengenai dengan yang ada dalam Quranul Karim. Tuan-tuan boleh lihat di papan putih sekarang ini, kita lihat. Yang pertamanya adalah Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i yang telah mengumpulkan kitab dia yang berjudul Ahkamul Quran. Okey. Ahkamul Quran. Di dalam yang telah dikumpulkan oleh siapa? Iaitu Al-Baihaqi. Okey. Kemudian selepas daripada itu datang pula Al-Imam Al-Jassas. Okey. Al-Jassas. Kita Ahkamul Quran juga, tetapi dia adalah Al-Hanafi, ulama Hanafi. Okey. Kemudian yang ketiga Al-Imam Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ni mazhab apa? Iaitu Al-Maliki. Mazhab Malik. Okey? Mazhab Malik. Dia juga mengarang kitab Ahkamul Quran. Tuan-tuan nampak? Al-Imam Syafi'i yang mana telah mengumpulkannya kitab Ahkamul Quran, Imam Baihaqi kumpulkan. Imam Al-Jassas, ulama Hanafi. Imam dalam mazhab Maliki Ibn Arabi juga mengarang kitab Ahkamul Quran. Satu lagi tuan-tuan dinamakan sebagai Al-Imam Al-Qurtubi. Tuan-tuan biasa dengar ni banyak jilid, berapa jilid? Lebih kurang hampir 20 jilid. Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dia juga mengarang kitab Al-Ahkam, kitab apa namanya? Al-Jami'. Kitab apa? Al-Jami'. Okey. Li ahkamil Quran. Li ahkamil Quran. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab Imam Al-Qurtubi yang berjudul Al-Jami' li ahkamil Quran, banyak jilid. Ni bukan cerita tentang hukum hakam je. Dia menyeluruh daripada awal Al-Fatihah sampai An-Nas. Menyeluruh. Walaupun nama dia Ahkamil Quran. Tuan-tuan boleh tengok juga yang terbaru yang dikarang oleh almarhum Dr. Ali As-Sabuni, iaitu dinamakan kitab dia apa? Dinamakan sebagai Rawai'ul Bayan. Rawai'ul Bayan, menceritakan tentang hukum hakam. Okey. Kemudian dia letaklah tahlilul ayah, menghuraikan ayat. Kemudian kita tahlilul lafaz, menghuraikan lafaz Quran. Kemudian hukum terhadap ayat Quran ini. Kemudian fiqhul dari segi hukum fiqh berdasarkan ayat Quran ini. Maka dia bagikan 4 mazhab. Kemudian dia buat tarjih daripada diri beliau sendiri, iaitu Muhammad Ali As-Sabuni ini. Tuan-tuan lihat, ini semua mengenai dengan ayatul ahkam, ahkamul Quran. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, imsahu. Okey. Sekarang ini kita lihat tentang subutul Quran. Dalalah Quran, sabitnya Quran,
ke atas hukum hakam. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari segi subutul Quran, subut pensabitan Al-Quran sebagai hujjah, tak ada khilaf di kalangan ulama. Quran datang dia iaitu subutu naqlihi, pensabitan penukilan Al-Quran daripada zaman Nabi SAW sampailah kepada kita dipanggil qat'iyyus subut. Sebab apa qat'iyyus subut? Makna dinukilkan secara mutawatir. Bila secara mutawatir tidak ada kemungkinan tersalah. Okey, tersilap. Okey. Dan bila sebut tentang bitariqah at-tawatur, dengan cara mutawatir, dia memberi faedah qat'i. Dan tidak ada dalam Quran ini dhanni subut. As-subut secara dhanni tak ada. Sebab tu kita dah bincang dulu qiraat asyadzah, al-qiraah asyadzah, qiraat yang syadz. Okey. Qiraat yang syadz adalah bukan daripada mutawatir. Jadi dia bukan daripada Quran. Okey. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalalatul Quran. Bila dalalah Quran ke atas hukum hakam yang ada dalam Quran ini, dalalatul Quran alal ahkam. Dalalah Quran, dalil mengenai dengan ayat Quran ke atas hukum hakam ni, dia ada dua jenis. Satu dipanggil dalalah qat'iyyah. Okey. Satu lagi dipanggil dalalah dhanniyah. Ni dalalah apa ni? Dalalatul lafzi ala ma'nah, iaitu dalalah petunjuk lafaz yang menunjukkan ke atas maknanya. Dia ada dua, dalalah qat'iyyah dan juga dalalah dhanniyah. Tuan-tuan lihat, bila sebut tentang lafaz, tak mungkin, tak ada ihtimal melainkan makna satu je. Okey, contoh seperti ayatul mawaris, hudud dan sebagainya yang kita akan sebutkan insya-Allah. Jadi itu kita panggil dalalah qat'iyyah. Yang kedua dipanggil dalalah lafzi ala ma'nah, iaitu dalalah lafaz yang menunjukkan ke atas maknanya tapi bukan qat'i, iaitu dhanni. Ini memberi ruang kepada ulama-ulama yang mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan sebagainya, membuka ruang kepada mereka untuk berijtihad. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan, tuan-tuan boleh baca secara terperinci huraian mengenai dalalah qat'iyyah, dalalah dhanniyah. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Abu Zuhrah, Abu Zuhrah, kitab Usulul Fiqh beliau, dan juga Abdul Wahab Khallaf dalam kitab Ilmu Usulul Fiqh, dan juga Abdul Karim Zaidan juga menyebut perkara yang sama, iaitu kitab Al-Wajiz fi Usulul Fiqh. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pergi lebih jauh, kita cuba lihat ada beberapa perkara yang saya nak sentuh. Okey. Antaranya perkara pertama mengenai dengan Quran dan juga hadis ni, dipanggil sebagai satunya as-subut. As-subut ni mana apa? Dari segi persabitan, dari segi riwayat dia. Satu lagi dipanggil sebagai dalalah. Dalalah ni apa? Dalalah ni adalah dipanggil sebagai makna. Makna dia. Makna. Ini tuan-tuan perlu faham dulu. Okey. Kemudian saya nak tunjuk kepada tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Okey. Bila sebut tentang Al-Quran, subut ni dia ada dua. Subut dia ada dua. Satu dipanggil apa? Dipanggil sebagai dhanni. Satu dipanggil sebagai qat'i. Okey, tuan-tuan nampak gambaran jelas? Okey. Begitu juga di sini ada dua, dipanggil dhanni dan juga ada dipanggil qat'i. Okey.
Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang as-subut, riwayah daripada Quran, dia datang secara qat'i. Betul? Ada tak datang secara zanni? Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab Quran ini adalah mutawatir. Bila mutawatir, automatik jadi qat'i. Kita panggil Quran ini apa? Subutu qat'i. Qat'iyyus subut. Qat'iyyus subut. Iaitu tidak ada ruang untuk memasukkan perkara zon dalam pengriwayatan. Sebab kita dah bagi tahu lah, riwayat dari segi pengriwayatan Al-Quran dipanggil qat'i. Kemudian qiraat syadzah, adakah zanni qiraat syadzah dia bukan Quran? Dia tak termasuk dalam Quran. Perbincangan kita dah bincang sebelum ini mengenai dengan perbezaan di antara mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki berbeza dengan pendapat mazhab Hanafi dan juga Hambali. Kita dah bincang sebelum ni, tuan-tuan boleh lihat balik. Kemudian sekarang ini kita lihat Al-Quran dari segi zanni. Ada tak dalalah makna dari segi zanni? Ada. Ada. Dari sudut qat'i juga ada. Okey. Kalau saya sebut kepada tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang hadis as-sunnah, okey, sunnah, hadis. Sunnah, hadis. Bila sebut tentang hadis, dia ada yang subutur riwayah, subut al-qat'i. Ada zanni, hadisul ahad. Kita akan bincang dalam bab hadis nanti lepas ni, dalil yang kedua. Ada tak sebut qat'i? Ada. Hadis mutawatir pun ada. Hadis mutawatir pun ada, hadis zon ahad pun ada. Hadis ahad dipanggil zanni, hadis mutawatir dipanggil qat'i. Bila sebut tentang Quran, semua Quran itu adalah qat'i, tidak ada zanni. Zanni ni, kalau zanni sangkaan, kita katakan dalam terjemahannya zanni ni makna sangkaan. Qat'i ni makna tak ada sangkaan. Tidak ada sangkaan, pasti. Jadi zanni ni, sangkaan tu maksudnya memberi ruang kepada mujtahid ulama untuk berijtihad. Okey. Bila sebut tentang zanni, dalalatu zanni, dari segi hadis, ada tak zanni? Ada. Qat'i juga ada. Cuma saya tak bincang mengenai dengan hadis pada hari ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba lihat mengenai dengan dalalah qat'i dan juga zanni. Ini kita tak perlu bincangkan. Sebab apa tak perlu bincangkan? Di sini saya dah bagi tahu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang Quran tidak akan berlaku zanni. Qiraat mutawatir bukan daripada Quran. Jadi bukan masuk perbincangan kita. Bila sebut Quran, dia bukan qiraat yang syadzah. Dia adalah qiraat mutawatir. Bila qiraat mutawatir, qiraat al-mutawatirah, maka dia akan jadi qat'i. Qat'iyyus subut. As-subut ni makna apa? Dari segi pengriwayatan. Daripada zaman pengriwayatan apa tu? Daripada zaman Nabi sampailah kepada zaman kita sekarang ini, Quran itu adalah qat'iyyus subut, tidak ada perubahan walaupun baris ataupun huruf. Jelas. Okey. Sekarang kita nak bincang di sudut dalalah. Tadi subut, ini adalah dalalah. Dalalah ni mana dari sudut dilalah ataupun dalalah lah. Iaitu sudut makna je. Makna. Tuan-tuan, bila sebut tentang zanni, dia memberi ruang lingkup kepada mujtahid untuk berijtihad. Contoh saya bagi tahu kepada tuan-tuan ayat Al-Quranul Karim. Okey? Apa dia? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. bi anfusihinna thalathata quru'. Okey. Apakah itu dalalah? Iaitu makna zanni. Makna zanni di mana? Di sini. Quru'. Quru' jamak kepada Qur'an. Qur'an ni adalah mufrad. Ni adalah mufrad, di sini adalah jamak. Okey. Bila sebut tentang dalal dalam Quran, ada tak dalal atau makna zanni? Ada. Sebab apa makna zanni? Sebab ada sebahagian ulama seperti mazhab Syafi'i menyatakan Quran ini adalah makna suci.
3 kali suci. Salasata quru, 3 kali suci. Ada sebahagian ulama mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi dia kata quru ini maknanya haid, 3 kali haid, bukan 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang ditalak kena tunggu, kena beriddah selama 3 kali suci. Okey, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sekarang ini bila mana ni ayat Quran, tetapi mengenai dengan kalimah lafaz ini ulama berbeza pendapat. Ini menunjukkan adalah zanni, dia bukan qat'i. Qat'i tak ada perbezaan di kalangan ulama. Jadi kalau kita katakan yang mana dari segi lughah, dari segi bahasa, yang mana lebih tepat? Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam mazhab Syafi'i, dia kata al-qur'un bermakna at-tuhur. Okey, tuhur. Ni apa? Mazhab apa? Syafi'i. Mazhab Hanafi dia kata qur'un dengan makna apa? Al-haidu. Tuan-tuan jelas Sekarang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. At-tuhur ini adalah dipanggil sebagai muzakkar, lelaki, muzakkar. Al-haid adalah muannas, perempuan. Sebab apa at-tuhur lelaki, haid perempuan? Memang ini tak ada tanda tam marbutah pun. Memang bila sebut tentang al-haidu, orang lelaki tak akan datang. Tidak akan datang haid. Makna memang khusus untuk perempuan. Okey, sekarang ni kalau tuan-tuan belajar dalam ilmu nahwu, dipanggil ilmu lughah, tuan-tuan akan lihat di sana ada perbezaan antara adat dan juga ma'dud. Ini dipanggil apa? Ini dipanggil sebagai adad. Ini dipanggil sebagai apa? Dipanggil sebagai ma'dud. Apa itu adat dan juga ma'dud? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adat ini maknanya adalah bilangan. Ma'dud adalah benda yang dibilang. Dalam kaedah bahasa Arab, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, dalam nombor 3 sampai nombor 9 mestilah berlawanan. Sekiranya adatnya lelaki, di sininya perempuan. Sekiranya adat ini perempuan, di sini lelaki. Tuan-tuan lihat, salasah adalah dia adalah apa? Perempuan, muannas. Bila perempuan, sudah pasti di sininya apa? Adalah lelaki. Qur'un, lelaki. Lelaki yang sesuai apa dia? Adakah at-tuhur ataupun haid? Sudah pastilah kembali kepada at-tuhur, bukan kembali kepada haid. Bukan kembali kepada haid. Sekali lagi saya ulang. Salah satu, Quran tak sebut wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalatha quru. Tak letak salasa. Sebab apa tak letak salasa? Kerana salasata di sini adalah perempuan, muannas. Kita dah bagi tahu bila mana sebab apa dia perempuan muannas, kerana di sini ma'dudnya adalah muzakkar. Apa ma'dud muzakkar? Tuan-tuan jangan lihat kepada perkataan jamak. Tuan-tuan nak tahu jamak ma'dud ini adalah muzakkar ataupun muannas, lelaki ke perempuan, lihat kepada singular, mufrad. Qur'un. Qur'un ini adalah jamak, adalah muannas ataupun muzakkar. Kita lihat kalau dengan makna tuhur, makna lelaki, muzakkar. Kalau al-qur'u dengan makna al-haidu adalah muzakkar, sebab muannas kerana haid adalah perempuan. Tuan-tuan jelas. Jadi ditarjihkan pendapat Imam Syafi'i kerana sesuai. Ini adalah Qur'un adalah muannas, di sini adalah muzakkar, lelaki. Di sini apa? Di sini adalah quru dengan makna Qur'an bermakna tuhur, ditarjihkan mazhab Syafi'i, iaitu untuk lelaki, muzakkar. Quru bermakna tuhur, dengan makna tuhur adalah muzakkar, lelaki. Bila lelaki di sini kena perempuan, diletakkan ta marbutah. Okey, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dari segi kita panggil dalalah zanni. Tuan-tuan nampak sebab apa zanni? Saya dah ulang berapa kali, sampai 5 kali. Kerana dia memberi ruang kepada para mujtahid, kepada para imam untuk berijtihad mengenai dengan satu kalimah ini. Ada perkara yang tuan-tuan yang tak boleh ijtihad. Tak boleh ijtihad. Ini selalunya
tak boleh ijtihad ni, dia lebih kepada nombor, angka, figure, bilangan. Tuan-tuan lihat dalam surah An-Nur, az-zani waz-zani az-zaniyatu waz-zani fajlidu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nampak? Mi'ata jaldah. Mi'ata, macam mana je mi'ata. Okey, mi'ata jaldah. Okey. Tuan-tuan, bila sebut tentang angka bilangan, mi'ata jaldah, dalam surah An-Nur ni ayat kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Lelaki, penzina perempuan, penzina lelaki, sebatlah mereka 100 sebatan. Adakah 100 ini, ada ulama ijtihad, oh tak boleh sebab dia tua, maka kita kurangkan dari 80. Sebab penzina ni dia perempuan, kesian dekat dia, kita kurangkan dia. Oh sebab penzina ni dah sampai had umur 90 tahun, jadi dah tua, kita kurangkan jadi separuh. Tak ada. Tak kiralah dia bila mana sudah balik, tidak kiralah dia itu dipanggil sebagai dewasa ke pemuda ke, bila berzina hukumnya mi'ata jaldah, dengan syarat apa? Dia adalah belum berkahwin. Itu telah ditaksiskan oleh hadis, iaitu yang dah berkahwin, tak berkahwin kena sebat ataupun rejam. Dia ada muhsan ghairu muhsan. Tuan-tuan lihat balik dalam kitab fiqh. Okey, jelas ini dipanggil apa? Mi'ah qat'i, dalalah qat'i. Sebab tidak ada ruang lingkup, tidak ada ruang di kalangan para mujtahid untuk berijtihad. Oh, 100 ni kita kurangkan. Lagi dalam surah An-Nur juga, ayat ke-5 ataupun ke-6, tuan-tuan lihat, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Nampak? Fajliduhum 80 jaldah. 80 untuk had qazaf, tuduh orang berzina, tak datangkan saksi, 80 sebatan. Siapa nak 80 ni, boleh tak kurangkan, boleh tak lebihkan? Tak boleh. Ini adalah qat'i, dalalah qat'i, dalalah qat'iyah, qat'iyyud dalalah, tak boleh untuk kurang dan lebih. Okey, begitulah juga dalam ayat mawaris, ayat-ayat mengenai dengan harta pusaka. Tuan-tuan lihat, banyaklah tuan-tuan lihat, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Okey, bagi siapa, walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi suami dapat berapa? Dapat separuh daripada harta isteri. 1/2, separuh daripada harta isteri, sekiranya si isteri mati tidak meninggalkan anak. Okey, nisfu ni, adakah ada ulama kata okey, kita boleh kurangkan, kita boleh lebihkan? Tak boleh. Ini termasuk dalam dalalah qat'iyyah, dipanggil qat'iyyud dalalah. Tak ada ruang untuk ulama berijtihad. Oh sebab suami ni susah ni, kena bagi lebih pada 1/2. Oh suami ni dah kaya dah millionaire dah, tak perlu lagi bagi dia sampai separuh, kita bagilah 1/5, 1/6. Tak boleh. Hak dia bila isteri dia mati, 1/2 tu wajib. Okey, sekarang tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cumanya 1/2 ni boleh gugur, dia boleh tak nak, boleh diberi kurang, boleh diberi lebih. Macam mana boleh? Boleh diberi lebih, tak boleh diberi lebih, boleh diberi kurang. Bagaimana? Dengan suami menggugurkan hak dia, itu dengan redha diri dia sendiri. Dia, isteri dia mati dapat 1/2, tetapi itu hak dia, dia kata aku tak nak 1/2, tak apalah, aku halalkan, sedekahkan, ataupun bagi kepada waris-waris yang lain, boleh, tak jadi masalah. Hak dia terpulanglah, dia nak gugurkan hak dia, dia nak bagi kepada siapa pun. Okey,
Yang penting dia tak nak tersebut adalah selepas kematian daripada isteri dia. Jangan pula isteri tak mati lagi, dia kata dia tak nak lah 1/2 ni, sedekahkanlah kepada siapa pun. Itu sebelum isteri dia mati. Tapi kalau isteri dia mati, takut dia dah berubah fikiran. Dia iktibar, dia ambil kira, dia nak ke tak nak bahagian dia, seperti mana Quran rakamkan dalam Quran selepas daripada kematian itu berlaku. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah ayat-ayat harta pusaka yang banyak dalam Quran. Tuan-tuan kita boleh lihat, perincikan balik. Sekarang kita lihat tuan-tuan, kita menutup tirai dalil yang pertama, iaitu Al-Quranul Karim, imsahu. Okey, sekarang kita terus pergi kepada dalil yang kedua dalam usulul fiqh, dalam pensyariatan, dalil pensyariatan dalam apa, al-adillah asy-syar'iyyah. Yang keduanya dipanggil sebagai as-sunnah, iaitu hadis Nabi. Quran ini tuan-tuan perkara yang penting. Nombor 2 yang penting adalah al-hadis. Kita panggil talazum. Quran perlukan hadis, hadis perlukan Quran. Takkan lengkap tanpa Quran, tanpa hadis tak lengkap. Hadis tanpa Quran begitu juga. Okey tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, definisi as-sunnah dari segi lughah bahasanya iaitu at-tariqah al-mu'tadah, jalan biasalah. Sunnah, jalan, cara. Okey, cuma bila sebut as-sunnah ini, dia adalah cara, jalan. Dia tak kira sama ada dalam perkara terpuji ataupun perkara yang mazmum, al-umur al-mahmudah atau al-umur al-mazmumah. Perkara yang tercela, perkara yang terpuji, cara tersebut dipanggil as-sunnah. Okey. Sebab itu dalam hadis, kalau tuan-tuan lihat, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang dalam dia buat satu perkara yang baik, satu cara yang baik dalam Islam, sunnatan hasanatan, cara yang baik, maka falahu ajruha, bagi dia ada ganjaran pahala jalan yang baik tersebut, wa ajru man amila biha, dan juga ganjaran orang yang beramal dengan kebaikan tersebut. Dia buat baik, dia dapat pahala. Orang lain ikut dia buat baik, bagi dia pahala yang lain. Okey, wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, iaitu dia buat baik dapat pahala, orang lain yang ikut dia selepas daripada itu buat baik macam dia juga mendapat pahala tanpa mengurangkan pahala yang pertama dia tadi. Okey, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, siapa yang buat dalam Islam, dia buat satu cara yang buruk. Nampak Quran gunakan, hadis menggunakan man sanna sunnatan sayyi'atan, cara yang buruk. Nampak, jadi sunnah ini boleh untuk hasanah, boleh untuk sayyi'ah. Dari segi lughah bahasanya, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Begitu juga dosa, orang yang buat satu dosa, dia dapat dosa, kemudian dia pula sebagai petunjuk generasi yang datang selepasnya, ikut cara dosa dia, dia juga mendapat dosa. Seperti mana 2 kali dosa dapat. Seperti mana Qabil telah membunuh Habil. Qabil telah membunuh Habil. Jadi Qabil, setiap pembunuhan manusia yang lakukan di kehidupan dunia, so dosa je akan dapat kepada Qabil. Sebab dia adalah perintis orang yang pertama membuat dosa, yang diikuti oleh anak Adam yang lain. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah daripada sara yasiru siratan. Okey, dalam Quran ada sebut sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dalam suratul Ahzab, tuan-tuan lihat ayat ke-62. Tuan-tuan lihat terjemahan dia. Okey, kemudian dari sudut istilah syarak, bila sebut tentang sunnah, dia lebih khusus dan lebih spesifik berbanding penggunaan dari sudut lughawi, dari sudut bahasanya. Kerana sunnah ini fi bidayatil dalam perkara pertama yang akan datang ke minda kita, iaitu apa dia boleh sebut sunnah, ia adalah at-tariqah allati jara biha ala ahdir rasul, iaitu cara yang diamalkan pada zaman Nabi, apa yang Nabi buat pada zaman dia. Itulah dipanggil sebagai
sebagai apa? Sunnah. Mana bila sebut tentang sunnah pada zaman kita sekarang ini, penggunaan dari sudut istilah syarak itu lebih masyhur berbanding penggunaan dari sudut istilah bahasanya, lughahnya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimah daripada perkataan kalimah sunnah ini juga datanglah kalimah bid'ah juga. Bid'ah ini dalam bentuk yang umum, bisyaklin am, dengan bentuk yang umum, dia maknanya adalah sesuatu perkara yang baharu selepas daripada zaman kenabian. Selepas zaman Nabi, setiap perkara yang baru dipanggil sebagai bid'ah. Itu secara umum lah. Cuma bid'ah ini adalah dari sudut syariatnya perkara yang syari', yang Allah Ta'ala cela. Perkara bid'ah. Okey. Illam yashhad laha dalilun mu'tabarun. Mana bid'ah di sudut syaraknya adalah syari', Allah Ta'ala cela perkara bid'ah. Bila mana sesuatu itu tidak ada sandaran dalil yang mu'tabar. Dia buat satu perkara ibadat tapi tidak ada dalil yang mu'tabar. Bila tidak ada dalil yang sah, maka bolehlah kita katakan syari' Allah Ta'ala telah mencela perkara tersebut kerana dia dianggap sebagai bid'ah. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, walaupun sebahagian di kalangan ulama mereka telah mengiktirad, menyangkal perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ini, Imam Syafi'i kata al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ini ada dua. Satu dipanggil bid'ah mahmudah, satu dipanggil bid'ah madhmumah. Okey. Apa yang bertepatan dengan sunnah dipanggil bid'ah mahmudah. Apa yang bertentangan dengan sunnah dipanggil bid'ah madhmumah. Okey. Cuma Imam Al-Izz Izzuddin dia telah membahagikan bid'ah kepada lima, iaitu dipanggil ada bid'ah yang makruhah, ada bid'ah yang mubahah, ada bid'ah yang muharramah, lagi ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang wajibah. Bid'ah yang wajib pun ada. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak faham Al-Quranul Karim, tuan-tuan nak faham Al-Quranul Karim, tuan-tuan kena belajar nahwu dan juga saraf, grammar bahasa Arab. Zaman Nabi tak ada pelajaran grammar bahasa Arab, nahwu dan juga saraf. Itu semua bid'ah. Tapi bid'ah tersebut dikategorikan sebagai wajibah. Tuan-tuan tak akan faham Al-Quran dan juga hadis, tuan-tuan tak belajar an-nahwu was-sarf, nahwu dan juga saraf. Jadi perkara ini dipanggil sebagai bid'ah wajibah. Sebahagian di kalangan ulama kata bid'ah yang sunnah. Sebab untuk faham bid'ah yang dituntut, mengumpulkan Quran jadi bid'ah wajibah. Sebab apa ya? Sebab kalau tak kumpulkan Quran, dia akan jadi apa? Habis sampai sekarang Quran tak sampai dekat kita. Okey. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bid'ah ini Imam Izzuddin pelbagaikan. Okey. Jadi ada yang bid'ah sampai ke tahap haram, ada bid'ah sampai ke tahap wajib. Sebab tuan-tuan yang banyak membaca terjemahan bahasa Inggeris Al-Quran, terjemahan bahasa macam-macam bahasa, tuan-tuan boleh faham, tapi tuan-tuan tak dapat menguasai bahasa Arab. Satu perkara yang mustahil tuan-tuan nak faham bahasa Al-Quran. Sebab nak faham bahasa Quran ini dia perlukan kepada bahasa Arab. Tak kiralah tuan-tuan bacalah banyak mana pun kitab, tapi tuan-tuan tak faham bahasa Arab, jadi tak boleh untuk kuasai bahasa Al-Quran. Dalam page Facebook kita Pusat Tahfiz At-Taqwa, dalam YouTube kita Pusat Ilmu At-Taqwa, tuan-tuan boleh refer. Di sana ada pengajian nahwu dan juga saraf. Di sana juga ada pengajian khusus bahasa Al-Quran. Tuan-tuan boleh refer balik, tengok balik macam mana kita buat. Ratusan siri kita telah buat bahasa Al-Quran, dan di sana manfaat yang begitu banyak tuan-tuan boleh ambil, boleh mengambil istifadah yang begitu banyak dalam page yang kita adakan. Okey tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sekarang kita lihat perbahasan yang saya sebutkan tadi itu agak panjang, agak panjang, dan tuan-tuan boleh refer dalam kitab Muhammad Kamaluddin Imam, dalam kitab dia Muqaddimah li Dirasatil Fiqh Islami. Okey, Muqaddimah li Dirasatil Fiqh Islami. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, itu dari sudut syariat, kita dari sudut istilah syariat sunnah. Cuma disebut sunnah di sisi ulama usul. Apa dia sunnah sisi ulama usul? Iaitu ma sadara anin nabi, apa yang dilakukan daripada nabi, ghairul Quran, yang bukan daripada Quran, itu dipanggil sunnah, hadis. Min qaulin, daripada perkataan nabi, au fi'lin, ataupun daripada perbuatan nabi, au taqririn, ataupun daripada pengakuan nabi, ataupun daripada taqrir, iqrar nabi, pengakuan nabi. Kalau tuan-tuan lihat, sebenarnya dari sudut istilah as-sunnah ini, ulama-ulama mutakallimin, ulama tauhid, definisinya berbeza. Ulama usul, definisinya berbeza. Ulama fiqh, as-sunnah, definisinya juga berbeza. Sebab sunnah di sisi ulama fiqh adalah benda yang mustahab, yang dituntut. Ulama usul lain, ulama hadis dalam mustalah hadis juga berbeza, walaupun ada banyak persamaan antara usul dan juga ilmu, dan definisi sunnah dari sudut ilmu usulul fiqh dan juga ilmu usulul hadis. Okey, tuan-tuan boleh lihat di sana pelbagai definisi yang ulama telah senaraikan. Okey, sunnah di sisi ulama usul sebenarnya ada 3 elemen yang penting. Cumanya iqtasara nazar al-usuliyin, pandangan ulama-ulama usul, nazarul usuliyin, pandangan ulama-ulama usul, mereka telah berpada meringkaskan 3 elemen ni. Sebenarnya banyak tau, tapi cukup dengan 3 ni. Sebab 3 ini di sisi ulama-ulama usul memberi kesan hukum, natijah hukum dalam 3 perkara ini. Apa dia? Perbuatan nabi, perkataan nabi, dan juga iqrar nabi. Dipanggil as-sunnah al-qauliyah, dipanggil as-sunnah al-fi'aliyah, as-sunnah at-taqririyah. Okey, tuan-tuan, kita boleh lihat cabangan pembahagian as-sunnah ini. Kita lihat di papan putih, pembahagian 3 elemen yang penting bila sebut tentang sunnah. Mana marker satu lagi? Okey, hitam. Bila sebut tentang sunnah, di sisi siapa? Di sisi usuliyin. Okey, usuliyun. Dia bahagikan kepada 3, tuan-tuan. Apa dia 3? As-sunnah dipanggil sunnah apa? Sunnah qauliyah, perkataan. Dipanggil as-sunnah al-fi'aliyah, perbuatan. Dipanggil as-sunnah at-taqririyah, pengakuan. Ini dalam usul hadis pun tentu akan jumpa perkara yang sama. Okey, apa sunnah qauliyah? Ini adalah hadis Nabi lah, perkataan Nabi, hadis. Banyak datang daripada hadis Nabi. Nabi berkata sekian, ni adalah sunnah qauliyah. Apa itu fi'aliyah? Fi'aliyah ni perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi yang ada hubung kait dengan hukum. Contohnya seperti apa ada hubung kait dengan hukum? Iaitu solat Nabi, kemudian haji Nabi, kemudian puasa Nabi dan sebagainya. Zakat Nabi, contoh kalau ada, dan sebagainya lah, fi'aliyah. Jadi semua ini dipanggil, apa yang Nabi buat ada kaitan dengan hukum. Makan minum Nabi itu kita panggil, dahulu kita dah bincangkan sunnat zaidah, melainkan ada yang galakan Nabi secara spesifik, ataupun Nabi telah mengkhususkan sifat yang spesifik, maka dia akan jadi sunnah fi'aliyah. Kalau tak, dia akan jadi sunnah zaidah. Kita bincangkan dulu dalam bab as-sunnah, dalam bab apa? Al-mustahab. Dalam bab al-ahkam asy-syar'iyyah dipanggil, dalam bab ada yang wajib, ada yang sunat. Itu tuan-tuan boleh lihat, refer balik.
Taqririyah ini taqririyah apa? Bukan qaul, bukan perkataan, bukan perbuatan. Itu dia. Okey? Iaitu sebahagian di kalangan manusia taqririyah, maksudnya sebahagian di kalangan manusia, mereka yang berimanlah, sahabat Nabi mereka buat satu perkara ataupun mereka kata satu perkara yang sama ada di hadapan Nabi ataupun di hadapan sahabat yang lain. Sama ada mereka cakap di hadapan Nabi, mereka buat di hadapan Nabi, ataupun mereka cakap di hadapan orang lain, mereka buat di hadapan orang lain, Nabi tak kata apa-apa pun. Sebab selalu setiap perbuatan akan sampai kepada Nabi. Bila Nabi tak kata, Nabi tak komen, Nabi tak memberi komentar. Sama ada Nabi lihat ataupun Nabi dengar orang lain sampaikan kepada Nabi apa yang sahabat itu buat, Nabi dengar tapi Nabi tak beri komen, Nabi diam, Nabi buat tak tahu je. Jadi itu mana takrir. Nabi tak ingkar perbuatan tu. Sebab seorang Nabi dia tak boleh ingkar. Seorang Nabi dia tak boleh diam terhadap perkara mungkar, sama ada fi'liyah ataupun qauliyah. Kalau fi'liyah mungkar, Nabi akan cakap, Nabi akan tegur. Okey? Sahabat buat perbuatan yang mungkar, Nabi akan tegur. Perkataan yang tak baik, Nabi akan tegur. Nabi tidak akan diam. Bila Nabi diam, itu maknanya boleh. Nabi setuju. Okey. Mana fasukutun Nabi SAW, diamnya Nabi daripada qaul, daripada fi'al. Nabi tak kata perbuatan ni boleh, perbuatan ni halal, perkataan ni halal. Nabi tak sebut. Bila Nabi tak sebut, menunjukkan apa? Menunjukkan seolah-olah Nabi kata hadza masyru', hadza halal, ini boleh, hadza jaiz. Okey, itu menunjukkan perkara tersebut boleh. Okey, kerana Nabi SAW adalah muballigh ar-risalah, menyampaikan risalah. Jadi bila Nabi tak akan diam terhadap perkara yang mungkar. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quranul Karim, dalam ayat yang ke-67 dalam suratul Maidah. Tuan-tuan boleh lihat, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Okey, tuan-tuan, contoh dia seperti mana? Wahai Rasul, terjemahan wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan wahyu kepada kamu daripada Allah Ta'ala, sampaikanlah. Kalau kamu tak buat, maknanya kamu tak sampaikan risalah. Contoh dia seperti mana sahabat Nabi. Sahabat Nabi makan di hadapan Nabi. Makan apa? Humur al-wahsyiyah. Humur ni apa? Ya, jamak kepada himar, iaitu keldai. Keldai wahsyi. Keldai wahsyi ni adalah zebra. Bahasa kita panggil zebra lah, kuda belang. Sahabat Nabi makan, Nabi tak kata haram pun, Nabi diam je. Jadi bila Nabi diam, bermaksud zebra itu halal untuk makan. Seperti mana Nabi melihat seorang lelaki, kalau tak salah saya Khalid bin Al-Walid. Okey, dia makan apa? Makan dob. Dob ni biawak padang pasir, bukan biawak kita, biawak padang pasir. Sebab lidah dia pun berbeza, kemudian cara dia makan minum pun berbeza. Bukan biawak kita Malaysia, biawak dipanggil dob di padang pasir. Bila mana dihidangkan hidangan di hadapan dia, maka lelaki tersebut Khalid bin Al-Walid telah makan dob. Nabi tak makan, dia je makan, tapi Nabi diam. Nabi tak kata apa-apa pun. Nabi tak makan, depan Nabi tak makan. Sebab apa Nabi kata Nabi tak makan? Bukan benda tu haram, sebab tak kena dengan selera Nabi. Tak kena dengan selera Nabi. Macam tuan-tuan lah, orang Kuala Lumpur tapi bagi makan budu, tak nak lah. Tempoyak, tak nak. Makan durian boleh, sebab durian semua orang makan. Kebanyakan orang makan durian. Okey, tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, jadi menunjukkan dua perkara ni, makan zebra, makan dob, biawak padang pasir, harus. Nabi tak makan pun, memang Nabi tak makan, tapi Nabi tahu, Nabi diam. Itu dipanggil sunnah taqririyah, as-sunnatut taqririyah, iqrar Nabi. Kalau Nabi senyum lebih lagi lah.
Min babi aula, lebih-lebih lagi lah, maknanya boleh kalau Nabi senyum. Ataupun nampak daripada muka Nabi tu ceria, suka, sudah pastilah maknanya boleh. Contohnya hadis daripada Amr bin As. Dia kata apa? Dia kata, ihtalamtu fi lailatin baridatin fi ghazwati dzatis sulasil. Aku pernah ihtilam, mimpilah sampai mengeluarkan mani. Siapa kata? Amr bin As. Pada satu malam yang sangat sejuk. Di mana tu? Di peperangan Zatis Sulasil. Fa ashfaqtu, aku takut ni, takut apa? Ini qatasal tu an ahli, kalau aku mandi wajib, mandi junub habis, mati aku, sejuk sangat ni. Fa tayammamtu, aku pun tayammum lah. Sebab aku tak nak mandi. Tak nak mandi wajib, takut mati, sejuk sangat air dia. Aku tayammum lah. Kemudian aku jadi imam kepada sahabat-sahabat aku. Dah lah dia tak berwuduk, tayammum, kemudian jadi imam lagi kepada sahabat-sahabat dia sembahyang subuh. Fazakaru zalika lin-nabi, maka mereka sebut perkara tersebut, peristiwa tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi kata, ya Amr, ya Amr bin As, sallaita bi ashabika wa anta junubun, kamu jadi imam kepada sahabat-sahabat kamu sedangkan kamu berjunub. Fa akhbartuhu billadhi mana'ani minal ightisal, maka Amr bin As kata, aku pun sebutlah dekat Nabi apa yang menghalang aku untuk aku mandi wajib, sebab sejuk sangat, takut aku mati. Kemudian aku kata, Amr bin As kata, aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan kamu bunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kamu. Maka apa respon Nabi, reaksi Nabi? Nabi senyum je. Fadhahika Rasulullah walam yaqul syai'an, Nabi tak cakap sepatah pun, tak bagi jawapan kepada Nabi, senyum. Jadi maknanya apa? Maknanya boleh. Kalau dah sejuk sangat, tak payah mandi wajib, tayammum je. Tapi lepas tu nanti dah kembali normal, mandilah wajib. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ta'rif sunnah ni di sisi ulama usul berbeza dengan ta'rif sunnah di sisi ulama muhaddisin. Ulama usul mentarifkan, mendefinisikan sunnah berbeza dengan ulama-ulama muhaddis, ulama-ulama hadis. Kerana sunnah ulama-ulama muhaddisin, ulama-ulama hadis, dia merangkumi kepada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kemudian takrir, pengakuan Nabi, kemudian sifat-sifat Nabi, sifat khalqiyah, sifat khalqiyah ni semula jadi Nabi, sifat semula jadi Nabi, dan juga khuluqiyah, sifat akhlak Nabi. Itu definisi di sisi ulama usul. Di sisi ulama itu definisi di sisi ulama-ulama hadis. Ulama usul mereka bataskan kepada 3 aja. Apa dia? Fi'il, qaul, perkataan, dan juga takrir. 3 tu je. Kerana sunnah tidak ada kesan hukum, tidak ada asarun hukmi, tidak ada memberi natijah hukum selain daripada 3 tu. Jadi nitaq amalil usuli, iaitu dalam skop perbincangan ulama usul hanyalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan juga iqrar Nabi. 3 itu saja. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak lihat pula mengenai dengan hujjah sunnah. Kita habiskan sikit hujjiyatus sunnah, hujjah sunnah. Hadis ni sebagai hujjah. Ijma' di kalangan ulama sunnah an-nabawiyah. Sunnah an-nabawiyah tu apa? Iaitu hadis Nabi adalah aslu min usul at-tasyri' al-islami, iaitu satu sumber utama dalam persyariatan Islam selepas Al-Quran. Dia jatuh pada level yang kedua lah selepas Al-Quranul Karim. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Abdul Ghani Abdul Khaliq, dalam kitab Hujjiyatus Sunnah. Di situ ada menyebutkan perkara yang saya sebutkan tadi. Imam Asy-Syatibi dalam kitab dia Al-Muwafaqat fi Usul al-Fiqh. Okey? Dia sebut apa tu? Imam Asy-Syatibi dalam menyatakan sunnah ni. Dia kata dalam menerangkan ahammiyatus sunnah, iaitu kepentingan sunnah dalam istinbatul hukum, mengeluarkan hukum, iaitu la yang bagi fil istinbat. Imam Syatibi kata tak sepatutnya
untuk mengistinbatkan daripada Quran, berpada dengan Quran. Dudan nazar fi syarhihi wa bayanihi wa huwa sunnah. Tidak melihat kepada syarah Quran, tidak melihat kepada penerangan Quran, iaitu hadis Nabi. Jadi Imam Asy-Syatibi menyatakan tak sepatutnya lah kita nak istinbatkan hukum daripada Quran, cukup lihat kepada Quran je. Tak cukup. Dia perlu lihat kepada syarah Quran. Apa syarah Quran? Hadis. Bayan Quran apa itu? Penerangan kepada Quran, iaitu hadis. Kena lihat kepada hadis. Sebahagian di kalangan manusia, mereka terutamanya ulama-ulama, terutamanya mustasyriqin, iaitu kita panggil orientalis, dan juga pengikut-pengikut mereka lah, seangkatan dengan orientalis ni, mereka mengingkari berhujjah dengan hadis. Mereka rasa ragu-ragu, syak, macam mana hadis daripada zaman Nabi boleh sampai kepada kita dengan lafaz yang sama? Perkara yang mustahil. Mereka juga telah mencaci, telah mengaibkan periwayat-periwayat hadis. Mereka kata sebenarnya tak lain tak bukan, antara perkara yang utama, perkara yang besar daripada hadis ini adalah untuk tatawur dini, untuk naikkan agama aja, ataupun asyasi, kerana politik pada zaman tu, wal ijtima'i lil Islam, semata-mata untuk perkara ni pada kurun pertama, kurun yang kedua. Sebab itulah hadis sampai kepada kita ni bukan dengan cara yang betul. Sebenarnya kerana ada desakan pada zaman tu, sama ada dari segi politiknya, dari segi untuk mengembangkan Islamnya. Jadi sebab itulah mereka kata, jadi mereka yang ada knowledge, terutama dalam ilmu usulul hadis, jarh wa ta'dil, mereka akan menolak mentah-mentah apa yang dikatakan oleh orientalis ini. Okey. Kerana tuan-tuan peristiwa sejarah menguatkan pensabitan sunnah Nabi SAW. Sebab itu kita lihat ulama hadis, mereka bersungguh-sungguh memerah keringat untuk berkhidmat kepada hadis ini, dokhmatun juhudan dokhmatan, iaitu usaha yang kemuncak lah, berkhidmat kepada hadis Nabawi sekira-kira mereka mentamhis, mentangqih, menyelaraskan, menapis segala perkataan-perkataan Nabi, siapakah yang meriwayatkan dan sebagainya. Setiap riwayat mereka perlu tahu keadaan sanad tersebut, rantaian-rantaian hadis, siapa yang berkata, keadaan periwayat-periwayat dia ni boleh dipercayai ke tidak, bagaimana dia berlaku adil kepada haiwan, kepada manusia ataupun tidak. Semua itu diambil kira. Turuq riwayatiha, turuq, cara periwayatan hadis, darjat hadis, semua diambil kira. Maka sebab itu orang yang belajar usulul hadis, mustalahul hadis, mereka menolak mentah apa yang dikatakan oleh puak orientalis, mustasyriqin. Tuan-tuan, menolak sunnah sebagai satu hujjah, hadis sebagai satu hujjah adalah satu keburukan, satu niat yang buruk. Kerana bersandarkan kepada kejahilan dia, dalam mereka dalam mengetahui ilmu-ilmu sejarah. Sebenarnya mereka tak tahu sejarah, sebab itu mereka menolak ilmu hadis mentah-mentah. Dan juga mereka ada niat yang buruk untuk menolak, untuk mengetepikan Islam, untuk menghapuskan Islam. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, tuan-tuan boleh lihat juga perbincangan yang panjang dalam bab saya sebutkan ini, sunnah sebagai satu hujjah. Tuan-tuan lihat dalam kitab Imam, kitab Imam yang saya sebutkan tadi, Muqaddimah li Dirasatil Fiqhil Islami. Okey, InsyaAllah lepas ni kita masuk dalil-dalil yang menyatakan sunnah itu adalah hujjah. Dalil yang menyatakan sunnah itu adalah hujjah berdasarkan dalil-dalil Quran, dan juga dalil-dalil hadis, dan juga dalil ijma' di kalangan ulama, dan juga dalil ma'qul, logik, dari segi logiknya. InsyaAllah kita akan bincang, tuan-tuan, kita akan sambung esok perbincangan dalam topik al-adillatu syar'iyyah, iaitu membincangkan dalam bab hadis sebagai satu hujjah utama, sumber asasi yang kedua dalam pensyariatan hukum. InsyaAllah tuan-tuan yang terlepas layari mengikuti siaran langsung kita pada pagi yang mulia ini, tuan-tuan boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa, dan tuan-tuan juga
tekan butang share, sama-sama memanjangkan, memanfaatkan pengajian usulul fiqh ini kepada rakan-rakan, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.